Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ba'du. Alhamdulillah. Pertama dan selamanya, mari sama-sama kita panjatkan rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala di pagi yang berbahagia ini. Kita dipertemukan, dibangunkan, diberikan kesempatan, diberikan peluang untuk mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi ini dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sidang penonton, anda sedang menyaksikan Tanyalah Ustaz dengan perbincangan tafsir dan taranum dengan topik surah Sabah ayat 7 hingga 11. Anda juga boleh menyaksikan secara HD di www.tonton.com.my. Mungkin ada yang menyaksikan di skrin kaca TV ataupun di Facebook rasmi Tanyalah Ustaz TV3. Saya ucapkan terima kasih dan mengalu-alukan ketibat anda untuk majlis perbincangan pada hari ini berkenaan dengan tafsir dan taranum kita. Seperti biasa menggunakan tafsir pimpinan Ar-Rahman karya agung Syekh Abdullah Basmeh, perbincangan surah Sabah, surah yang ke-34. Surah Makiyah mempunyai 54 ayat yang istimewa. Tapi hari ini daripada ayat 7 hingga ayat 11 bakal kita kupas, kita bincang dan kita perhatikan apakah intipati dan juga intisari yang boleh kita ambil untuk kita gunakan dalam kehidupan kita. Sidang penonton, keluarga besar Tanyalah Ustaz, hari ini kita akan bersama dengan bintang ilmuwan yang tidak asing dengan Tanyalah Ustaz, yang sentiasa bersama dengan kita, yang juga sentiasa memberikan kata-kata hikmah, mutiara dan juga sesuatu yang berharga. Kita akan bersama dengan Al-Fadil Ustaz Muhammad Hafiz Muhammad Hanifah bersama dengan kita di studio. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Khabar Ustaz sihat? Sihat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Hari ini Ustaz, surah Sabah ayat 7 hingga 11. Ya. Kata penonton semua, kami tak sabar nak dengar bacaan ayat Quran, tafsir dan taranum dari Al-Fadil Ustaz. Jadi jom Ustaz kita mulakan. Silakan. Baik. Bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد أفترى على الله كذبا أم به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد أن يعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير
Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Itu dia tadi bacaan ayat 7 hingga ayat yang ke-11 dari surah Saba, ayat yang ke-7 hingga 11. Mari kita lihat terjemahannya. Ayat ke-7. Dan orang-orang kafir pula berkata sesama sendiri secara mengejek-ngejek, mahukah kami tunjukkan kepada kamu seorang lelaki yang memberitakan kepada kamu bahawa apabila kamu dihancurkan sehancur-hancurnya, sesudah mati, sesungguhnya kamu akan dihidupkan semula dalam bentuk kejadian yang baharu. Ayat ke-8. Adakah ia berdusta terhadap Allah ataupun ia terkena penyakit gila? Tidak ada satu pun, bahkan orang-orang yang tidak percaya kepada hari akhirat, tetap beroleh di sana azab seksa yang seburuk-buruknya, dan di sini tetap berada dalam keadaan kesesatan yang terpesong jauh. Ayat ke-9. Setelah mereka mengejek-ngejek dan membuat tuduhan-tuduhan itu, tidakkah mereka melihat apa yang ada di hadapan mereka dan yang di belakang mereka dari langit dan bumi? Dapatkah mereka melarikan diri? Jika mereka kehendaki, nescaya kami timbuskan kepada mereka di bumi, ataupun kami gugurkan atas mereka ketul-ketul dan serpihan-serpihan dari langit yang akan membinasakan mereka. Sesungguhnya yang demikian mengandungi satu tanda yang memberikan keinsafan bagi tiap-tiap hamba Allah yang mahu kembali kepadanya dengan taat dan berbakti. Ayat 10. Dan demi sesungguhnya kami telah memberikan kepada Nabi Daud limpah kurnia dari kami yang sambil kami berfirman, hai gunung ganang, ulangilah ucapan tasbih bersama-sama dengan Nabi Daud, dan wahai burung-burung yang bertasbih, bertasbihlah bersama-sama dengannya, dan kami juga telah melembutkannya besi bagi Nabi Daud. Ayat ke-11. Serta kami mewahyukan kepadanya, yakni Nabi Daud, buatlah baju-baju besi yang luas lagi labuh, dan sempurnakanlah jalinannya sekadar yang dikehendaki, dan kerjakanlah kamu, wahai Daud, dan umatmu amal-amal yang soleh. Sesungguhnya aku maha melihat akan segala apa yang kamu kerjakan. Surah Saba, ayat 7 hingga 11. Sidang penonton, tadi selesai kita membacakan ayat suci Al-Quran dari surah Saba yang kita sebutkan tadi, dan juga terjemahannya yang kita boleh ambil sedikit sebanyak iktibar dalam kehidupan kita. Mungkin kita nak terus dengan lebih lanjut, bacaannya sudah pun kita alunkan dan maksudnya sudah kita bacakan. Sekarang kita nak lihat sedikit demi sedikit apa yang cuba disampaikan kepada kita. Apa dia, Ustaz? Sebelum tu saya nak tanya dulu. Ya, kita. Tadi tu Ustaz baca tu, Ustaz punya cara penekanan suara tu, kita tengok nampak macam biasa je keadaan, tapi suara tu level dia tinggi, Ustaz. Jadi nak tanya sikit lah, biasanya kalau orang baca Al-Quran secara bertaranum ataupun dalam pertandingan tilawah ke apa, dia biasa menggunakan suara tu pada laras yang mana, Ustaz? Biasanya lah. Allahu Akbar. Terima kasih pada Da'i Azrin yang handsome kacak beraya. Allahu Akbar. Nampak baju smart ngam-ngam, insya-Allah. Demi Ustaz. Baik, sebenarnya tingkatan suara ni dia ada beberapa tingkatan. Dan bukan semua orang, macam saya pun bukanlah orang yang layak, bukan di kalangan qurra ataupun orang yang mahir seperti mana pentaranum ataupun qori-qori yang terkenal di negeri negara. Tapi lah kita mengetahui asas yang mana tingkatan suara ni ada tingkatan suara yang rendah, sederhana dan tinggi.
Jadi kita boleh sebut sebab kita ni saya tadi membaca dengan nahwan secara tartil, maknanya bukan secara mujawwad. Tartil ni bacaan yang biasa, maknanya jadi imam. Kita tak boleh, contohnya kalau kita jadi imam, kita buat bacaan secara mujawwad kan. Kita pelatu persatu kan. Subhanallazi asra bi'abdihi laila. Kau sembahyang tarawih macam tu macam mana kan? 12.30 kan? Saya agak 12.30 ya, baru boleh habis. Jadi tidak sampai apa ni, begitu kita buat secara tartil sebab kita mempunyai tajuk hari ni agak besar. Khususnya berkaitan tentang Nabi Daud alaihissalam. Dan kenapa Ustaz memilih nahwan tadi? Sebab nahwan ni mungkinkah dia jenis mendayu, dia sedikit mendayu sebab nahwan ni contohnya antaranya saya pernah sekelas dengan Syekh siapa nama tu? Allahumma salli Muhammad. Bukanlah sekelas apa, pernah beberapa subjek sekelas dengan dia, seorang qurra daripada Kuwait. Siapa nama dia? Allahu Akbar. Saya hari ni bahan tanya direct kan. Jadi saya sekejap lagi dia ingat tu, sekejap lagi dia ingat. Tapi saya selalu dengar ulang Quran, selalu dengar suara dia, dan orang Malaysia kita ni suka dengan lagu nahwan. Sebab ayat-ayat yang kita nak bicara ni ada berkaitan azab, ada berkaitan tentang kehebatan Allah SWT. Jadi dengan tingkatan suara nahwan tadi, kita mudah-mudahan dapat sampai dan masuk. Sebab Nabi Daud alaihissalam antara kehebatan mukjizatnya mempunyai suara yang cukup merdu, yang dapat menarik binatang-binatang, burung-burung, bahkan gunung ganang bertasbih kepada Allah Azza wa Jalla. Subhanallah, tingkatan suara yang merdu dan juga boleh mengajak manusia untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Sidang penonton Keluarga Besar Tanyalah Ustaz, kita berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini bersama Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru, jangan ke mana-mana. Alhamdulillah, subhanallah, terima kasih diucapkan kepada semua penonton terus setia bersama dengan kita mengikuti kelas perbincangan untuk tafsir dan taranum. Hari ini perbincangan kita surah Saba ayat yang ke-7 hingga ayat ke-11. Kalau tadi di awal tadi saya ada tersilap sikit sebut ya, saya sebut Saba sebenarnya. Dia datang semangat tu. Bila semangat kadang-kadang berubah bahasa Inggeris, kadang-kadang sebut tu jadi sebenarnya Saba ya. Tadi saya tersebut Saba tadi, saya minta maaf, itu saya perbetulkan. Saba sebenarnya surah berkenaan dengan bagaimana satu kaum yang akan kita bincangkan pada hari ini. Tapi tentang ayat ke-7 ni Ustaz, kita akan mulakan berkenaan dengan dan orang-orang kafir pula berkata sesama sendiri secara mengejek-ngejek, mahukah kami tunjukkan kepada kamu seorang lelaki yang memberikan berita, katanya, memberikan berita kepada kamu bahawa apabila kamu dihancurkan sehancur-hancurnya sesudah mati, sesungguhnya kamu akan dihidupkan semula dalam bentuk kejadian yang baharu. Jom Ustaz, kita bedah ayat yang ke-7. Silakan. Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'. Kepada Dai Azrin dan seterusnya, kepada ibu ayah, kepada muslimin muslimat, keluarga besar Tanyalah Ustaz, bakal-bakal penghuni syurga Allah Azza wa Jalla. Suratul Saba, iaitulah surah yang ke-34 dalam Al-Quranul Karim yang mengandungi 54 ayat, yang mana ayat ini dikategorikan sebagai Makkiyah, iaitu ayat yang turun sebelumnya hijrah Nabi SAW ke Madinah, atau kita boleh juga sebut dengan turunnya di bumi Makkah Al-Mukarramah. Yang mana Suratul Saba ini merujuk kepada ayat yang ke-15. Kita tak bincang hari ini, yang mana ayat yang ke-15 adanya cerita satu kaum, iaitulah kaum Sabak, satu tempat yang namanya Sabak. Allah berikan kehebatan pada mereka, kebun yang penuh dengan buah-buahan, tumbuh-tumbuhan, sebab mereka bersyukur, beriman pada Allah. Tapi akhirnya mereka ingkar. Allah berikan sailul harim, Allah berikan banjir yang besar sehingga rosaknya. Itu mungkin akan dibahas dengan panjang lebar tafsirnya bila kita sampai pada ayat tersebut. Tapi hari ini, sebelum kita nak sampai ke ayat itu, kita nak membicara ayat yang ke-7 sehingga ayat 11.
Dia ada dua penceritaan dan dia berkait rapat. Di dalam tafsir dia ada satu ilmu yang dinamanya ilmu munasabat, iaitu munasabatul ayat allati qabla wallati ba'daha, iaitu munasabah ayat yang kita nak bincang ini dari segi sebelumnya dan selepasnya, ada tak kaitan? Ya. Ayat yang ketujuh ini dia sebenarnya berkait dengan ayat sebelumnya, ayat 6. Ketika mana ayat 6 Allah SWT menerangkan bahawa orang-orang yang diberikan ilmu ini akan mempercayai bahawa itulah huwal haq, Al-Quran itu sendiri ataupun agama Allah itu adalah agama yang benar. Jadi mereka yakin apa juga perbahasan dan perbincangan. Jadi ayat ini yang ketujuh yang kita nak bincangkan adalah merujuk kepada orang-orang musyrikin Mekah. Dia ada dua sebenarnya. Mereka ni bercakap pada siapa? Kan? Wa qala alladhina kafar hal nadullukum ala rajul. Dia mengejek ni. Dan dalam ayat ini Allah SWT tidak menggunakan perkataan dengan ar-rajul, iaitulah the man. Spesifik kepada lelaki tertentu. Tidak. Tetapi ejekan ini mereka orang-orang kufar musyrikin Mekah ketika itu menggunakan, berkata dengan lelaki. Ada lelaki itu. Setengah pandangan ulama tafsir mengatakan bahawa penduduk-penduduk yang berkata ini adalah pembesar-pembesar Quraisy Mekah. Mereka berkata kepada penduduk ahli Mekah, maknanya rakyat mereka lah. Dan ada satu pandangan yang mengatakan bahawa penduduk Mekah sendiri berkata-kata kepada mereka yang datang dari Mekah. Sebab kita tahu Mekah ini adalah tempat yang mana ketika zaman jahiliah dikelilingi dengan lebih 300 berhala, al-luta wal-ludha dan sebagainya. Mereka boleh memilih mana-mana berhala yang ada. Dan mereka datang ke Mekah untuk menunaikan haji. Ke Arafah, Muzdalifah, Mina, seperti mana kita lakukan hari ini, tapi syariat mereka mengikut syariat Nabi Ibrahim AS, yang mana mereka mengejek tentang mana mungkin adanya lelaki yang dia beritahu. Dia ejek. Penduduk Mekah, kau tahu tak, adalah lelaki itu kan, dia kata bahawa kita ni semua akan hancur dengan kehancuran yang rosak. Habis tulang kita, daging kita hancur dan kita akan dibangkitkan kembali. Percaya ke tak percaya? Dia mengejek. Kan? Sebab sepatutnya dia dah tahu siapa lelaki tu. Ini ejekan yang cukup kasar. Kita hari ni kadang da'i kan kita sebut adalah lelaki itu kan. Adalah orang tu. Adalah orang tu kan. Dia berpoligami kan. Contoh walaupun daya Azrin ke bukan kan? Bukan alhamdulillah. Jadi kadang-kadang cara tapi orang tahu siapakah dia kan? Jadi ar-rajulu, rajul digunakan perkataan nakirah di sini, bukan ma'rifah. Jadi dua keadaan tadi sama ada orang-orang yang dari luar datang nak menunaikan haji, dia ejek balik. Menunjukkan apa? Mereka nak menentang, iaitulah pada ayat ke-6, Al-Quran itu tidak benar. Al-Quran itu ayat-ayatnya pembohong. Ayat-ayatnya tidak boleh dipercayai. Mana mungkin logik akal kita boleh percaya orang dah hancur boleh hidup balik. Jadi ini adalah ayat-ayat yang mana kata-kata sindiran daripada pembesar Quraisy sendiri kepada penduduk Mekah, ataupun penduduk Mekah ni berkata kepada mereka yang datang mengejek kepada baginda SAW, yang mana disebutkan pada hujungnya, innakum lafi khalqin jadid, kita ini akan dibangkitkan balik di mahsyar dengan keadaan yang baru. Di sini dalam keadaan yang baiklah. Kalaulah seseorang itu matinya dalam keadaan ihram, maka dibangkitkan dalam keadaan ihram juga. Dalam keadaan kita masih lagi matinya ketika menunaikan haji contohnya. Jadi dibangkitkan dalam keadaan kita berihram. Ada orang yang mati dalam keadaan syahid. Jadi orang ini juga dibangkitkan dalam keadaan syahid. Kita boleh tengok apa yang berlaku di Palestin dan Azir Allah. Dan anak-anak kecil apabila dia kematian bapa dia, dia tengok dia menangis. Dia nak ya baba dia sebut. Tapi apabila ayah dia masih lagi dalam keadaan sakratul maut, dia nak ujung dah kena bom kan, dia dah macam tu, baba dia menangis. Tapi apabila dah meninggal aja, anak kecil baru 10 tahun, dia kata apa? Khalas, dia kata tak apalah, mereka ini semuanya telah syahid, mereka ini telah pergi meninggalkan kita Allah. Dan mereka ini yang mati syahid ni akan dibangkitkan dalam keadaan syahid. Subhanallah, kita bersyukur bagaimana tubuh badan kita ini nanti kita akan dibangkitkan, benar ia akan berlaku dan pasti. Dan banyak ayat-ayat, wa nufikha fis sur, tiupan sangkakala.
Yang pertama, semua umat Islam meninggal dunia. Tiupan sangkakala kedua, semua dunia ini akan hancur. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Dunia akan hancur dan musnah, dan kemudian akan dibangkitkan kembali di mahsyar. Wallahu alam. Wallahu alam. Itu dia kan. Apabila satu-satu keadaan ilmunya mula tidak diambil dan ilmu mula diabaikan, maka dia mula mengejek-ngejek, sedangkan dia tahu benda tu. Betul. Setiapnya hidup pasti akan merasai mati, akan adanya azab, tapi dia mengejek-ngejek seolah-olah dia merasakan dialah pihak yang paling benar, sedangkan azab itu sedia untuk tiba. Sedang menonton, kita akan teruskan lagi dengan ayat-ayat yang seterusnya untuk kita bincangkan pada hari ini berkenaan dengan surah Sabah ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-11. Baik. Ustaz, ada satu soalan di Facebook dari sahabat kita, Puan Syahira Lia Muhammad. Katanya, Assalamualaikum Ustaz. Ayat 7, mereka kaum musyrikin amat mengenali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kecil hingga baginda diangkat menjadi rasul. Namun mereka mengejek-ngejek seolah-olah mereka tidak mengenalinya. Dan adakah ejekan mereka ini bukan hanya di kalangan sesama sendiri? Terima kasih Ustaz. Terima kasih juga sahabat kita untuk persoalan ini. Silakan Ustaz. Baik, kalau kita lihat sebenarnya mereka sudah mengenali Nabi SAW. Sebenarnya diberkait, 7 ni diberkait rapat. Ejekan tu tak berhenti di situ. Dia sambung kepada ejekan yang kedua. Dan ejekan kedua dalam ayat ke-8 ni lebih menakutkan dan cukup keji. Kan? Sebab mereka berkata kepada Nabi Muhammad SAW ini, sama ada mereka ini adalah pendusta kepada Allah ataupun Nabi Muhammad SAW ini adalah seorang yang gila. Kalau kita memang geram lah. Nabi kita dia kata gila, Nabi kita dia kata pembohong, kan? Jadi kata-kata makian mereka ini kepada baginda sallallahu alaihi wasallam ini yang menjadi persoalan para ulama tafsir khususnya, dan berkait rapat dengan soalan daripada Puan Syahira Lia. Susah nak sebut dia. Sebut sekali ke Ustaz? Sebut sekali. Syahira Lia. Nampak sangat saya kurang berkawan dengan perempuan. Ustaz lain lah, level selebriti lain sikit. Jangan buka Facebook. Okey, baik. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu taala, dalam Al-Quran Allah Taala sebut dengan sahibukum. Kamu ni orang musyrik Mekah, kamu ni adalah sahabat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahibukum. Perkataan sahib ni, ini bukannya rakan-rakan biasa, mengenali baginda sallallahu alaihi wasallam daripada kecil sehinggalah besar. Dan ketika mana kalian dalam keadaan terumbang-ambing bergaduh di kalangan kalian ingin meletakkan Hajar Aswad di tempatnya, ketika itu mereka melihat bahawa yang boleh menyelesaikan masalah ini adalah lelaki pertama yang masuk daripada pintu, yang mana pintu tersebut pada waktu subuh, iaitulah baginda SAW. Mereka mempercayai Nabi SAW. Akhirnya Hajar Aswad diletakkan di tempat asalnya, yang mana kesemua orang memegang tali serban Nabi SAW, dan Nabi SAW meletakkan sendiri. Dan kamu yang memberikan gelaran Al-Amin. Bukan Nabi sendiri angkat, aku ni Al-Amin, aku ni yang boleh dipercayai, terimalah aku, lantiklah aku. Tak ada. Tapi yang beri gelaran ini adalah kalian, iaitu orang-orang musyrikin Mekah. Mereka yang mengangkat Nabi Muhammad SAW. Mereka mengenali Nabi SAW daripada kecil, sehinggalah remajanya, sehinggalah besarnya, dengan cukup menjaga adab dan akhlaknya. Kita tahu Nabi SAW apabila kawan-kawan remaja ajak, jom kita ada tarian gelek. Kalau kita lah kan, mesti dengan teruja, na'uzubillah kan, takut kita. Tapi ketika sedang baru nak mula tarian ataupun jahiliah itu, maka Nabi SAW ditidurkan oleh Allah Azza wa Jalla, dipelihara. Mereka mengetahui hebatnya baginda SAW ni, tidak bersama dengan perkara maksiat, perkara lara daripada kecil sehinggalah besar. Tapi ketika mana Nabi SAW diangkat menjadi Rasul pada umur 40 sana, umur 40 tahun, kalian mula mengejek dan memaki, menghina baginda SAW, mengugut bunuh. Bahkan Nabi SAW diletakkan dengan usus-usus unta, bahan anggota-anggota dalaman ni diletakkan ketika Nabi sedang solat. Najis binatang diletakkan ke Nabi sedang solat. Sedangkan kalian adalah sahibukum, Allah Ta'ala sebutkan. Jadi kenapa? Sedangkan mereka mengenali. Sebab itu, kenapa? Sebab mereka tidak mendapat hidayah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan
yang mana mereka nak menafikan. Mereka percaya Allah. Mereka sebab syariat mereka adalah ketika syariat zaman Nabi Ibrahim AS. Mereka mempercayai Allah. Sebab itu disebutkan ayat keempat, dekat ayat ke-8, aftara 'ala Allah. Kan? Aftara 'ala Allahi kadhiba. Sedang adakah Nabi Muhammad ini dia berdusta, mengada-adakan dusta kepada Allah. Dia kenal Allah, dia tahu Allah. Tetapi yang mereka tidak boleh terima adalah Nabi Muhammad membawa Al-Quranul Karim. Yeah. Kitab daripada firman Allah SWT itu sendiri. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Itu dia kan. Ayat ke-8 itu lebih dahsyat dia punya ejekannya, sehingga kan menyebutkan adakah Muhammad ataupun adakah Nabi yang datang ini seorang pendusta ataupun seorang yang jinnah. Oh, jinnah tu maksudnya gila, Majnun. Jinnah. Adakah seorang yang gila? Dua perkara yang disebutkan ini sangat-sangat dahsyat. Ejekan tersebut bukan ejekan biasa. Banyak lagi penonton-penonton, kita akan bincangkan selepas ini. Kita akan berehat seketika, kembali selepas ini. Bersama Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Dan terima kasih diucapkan kepada semua penonton keluarga besar Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Untuk perbincangan pada hari ini, kita bersama untuk kita merungkai satu persatu, ayat demi ayat, baris demi baris, perkataan demi perkataan, daripada ayat ke-7 hingga ayat ke-11. Mungkin ada yang baru menyaksikan Tanyalah Ustaz pada ketika ini. Perbincangan kita sekarang pada ayat yang ke-8, untuk ayat berkenaan dengan adakah ia berdusta terhadap Allah atau ianya terkena penyakit gila. Tidak ada satu pun, bahkan orang-orang yang tidak percaya kepada hari akhirat, tetap beroleh di sana azab seksa yang seburuk-buruknya, dan di sini tetap berada dalam kesesatan yang jauh terpesong. Baik, kita nak cuba kaitkan dengan soalan dari sahabat kita di Facebook, dari Mak Etun. Kita lihat soalannya, katanya, Assalamualaikum Ustaz, ayat ke-8 yang saya sebutkan tadi sudah. Tanya Mak Etun, katanya, bolehkah Ustaz terangkan siapa orang-orang yang duk mengejek Nabi Muhammad di dalam ayat ke-8 yang saya sudah bacakan terjemahannya sebentar tadi Ustaz? Siapa orang tu? Silakan. Baik, bismillah, alhamdulillah. Seperti saya sebutkan di awal tadi, bahawa dia berkait dengan ayat yang ke-7, alladzina kafaru, iaitu orang-orang musyrikin Mekah. Pertama yang disebutkan oleh ulama tafsir adalah min kibari Quraisy, di kalangan orang yang tinggi, yang mempunyai jawatan-jawatan rasmi, pembesar Quraisy, yang maknanya mereka berkata kepada penduduk Mekah, mereka nak menghina Nabi SAW dengan perkataan tersebut. Dan pandangan kedua para ulama tafsir adalah penduduk Mekah itu sendiri secara keseluruhan. Mereka dah tahu, dan kemudian mereka pula mengejek Nabi SAW ketika mana datangnya mereka yang daripada luar, daripada Yaman, daripada Palestin dan sebagainya. Mereka datang untuk beribadah, menunaikan haji. Jadi mereka mengejek Nabi SAW, dan mereka tidak boleh terima yang baginda kita Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang terakhir. Mereka tak boleh terima, walaupun dalam Al-Quran ini Allah Ta'ala sebut dalam ayat yang ke-8, aftara 'ala Allahi kadhiba. Adakah Muhammad Nabi SAW berdusta kepada Allah ataupun dalam keadaan gila? Dua ejekan tadi. Sebab itu kalau kita sebut dengan perkataan dusta kepada Allah, mereka percaya kepada Allah SWT tetapi mereka tidak beriman kepada Allah. Mereka menolak baginda SAW di kalangan Nabi yang terakhir. Mereka tak berterima tu. Sedangkan orang-orang Bani Israel apatah lagi, sebab mereka menyangka bahawa mereka lah bangsa yang hebat. Sebab itu kalau kita tengok orang-orang Yahudi Jus yang berada di dunia hari ini, mereka ada dalam 14 juta. 7 juta lebih berada di bumi Palestin, sekarang ni Israel. 7 juta lagi bersepah di seluruh dunia. Kenapa mereka tak ramai? Kalau kita Malaysia ni 30 juta lebih ni, boleh beres lah, maknanya sekali ganda kan. Kita ni seorang, dua orang lawan seorang, boleh selesai lah. Tapi kenapa mereka tak nak orang ramai penduduk dunia ni memeluk agama Jus, agama Yahudi sendiri? Dia memang tak nak. Sebab our blood is muqaddasah. Darah kami ini adalah the holy, adalah darah yang berketurunan
ratusan ribu para nabi dan rasul. Lebih 120 ribu nabi-nabi rasul dulu adalah di kalangan bangsa kami. Sebab itu, tak apa, kalian kekallah dalam agama Islam, kalian kekallah dalam agama Kristian dan sebagainya, Buddha, tapi kalian tidak perlu bertukar kepada agama kami. Dia tak perlu dakwah macam kita dakwah Islam kan untuk ramai mulia Islam, tapi mereka tidak. Sebab itu mereka tidak boleh percaya bagaimana Nabi Muhammad SAW adalah Nabi terakhir. Sifat inilah ada kepada orang-orang musyrik Mekah. Mana mungkin ni di kalangan Arab yang bergaduh, mana mungkin boleh dilantik menjadi Rasul. Mereka tidak berterima perkara ini. Gitu, Ustaz. Subhanallah. Oh, Ustaz dah angkat tinggi, tiba-tiba Ustaz berhenti tiba-tiba tu. Saya rasa macam wow. Saya nak dengar lagi tu berkenaan dengan siapa sebenarnya yang mengejek ni, tapi Ustaz dah bagi pada kita memang terus direct dan dalam. Kata Ustaz adalah pembesar-pembesar dan mereka-mereka sendiri yang berada di Mekah pada ketika itu mengejek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seolah-olah mereka ni betul-betul tak terima Nabi Muhammad adalah sebagai nabi utusan Allah yang akhir dan penutup sekalian nabi dan juga rasul. Sebelum kita ambil soalan di Facebook, Ustaz, macam saya ada fikir di waktu kita berehat tadi, saya fikir, saya kata, mereka kalau dalam bab dunia, Nabi Muhammad memang mereka iktiraf. Tapi kalau dalam bab Nabi Muhammad menyampaikan dakwah, menyampaikan ajaran Islam, kenapa di situ tidak terima berubah 360 darjah perasaan mereka pada Nabi Muhammad? Contoh, kalau mereka nak pergi ke mana-mana, bukankah ditinggalkan barangan berharga mereka ke rumah Nabi Muhammad? Dan juga bila mana Nabi Muhammad datang, Nabi Muhammad bersua dengan mereka, bukankah mereka ni melihat Nabi Muhammad sebagai satu orang yang baik, perangainya cantik? Tapi bila mana disebut saja, jom kita menyembah Allah yang satu, terus mereka berubah, tak percaya dan terus mengejek Nabi Muhammad. Kenapa boleh berubah begitu cepat, Ustaz? Ada sebab mungkin? Silakan. Betul. Perubahan ini bukan 180 darjah. Ya. Kita boleh sebut bukan 360 lagi. Lebih lagi. Mungkin lebih 570 darjah. Sebab dalam taekwondo dia ada tendangan 570 darjah. 3-4 kali pusing. Teringat dia tu. Jadi perubahan itu terlalu drastik. Ya. Kalau kita lihat tafsir ayat ini, sebenarnya pilihan ini boleh diadakan pilihan ketiga. Ulama tafsir menyebut, kenapa perlu ada dua saja pilihan? Kenapa perlu mengatakan Nabi SAW ini berdusta kepada Allah maupun gila, sedangkan kamu ada pilihan yang ketiga? Pilihan ketiga inilah penting, yang sebenarnya mereka memang tidak mahu. Iaitulah pilihan yang mana Nabi Muhammad dibiarkan saja, sedangkan sebab kalian mengiktiraf sebagai Al-Amin, kamu mengiktiraf hebatnya baginda sallallahu alaihi wasallam. Tapi kenapa kamu tak buat pilihan yang ketiga? Ini yang dibahas oleh para ulama tafsir. Sebab pilihan ketiga ni, maka mereka akan beriman kepada Allah SWT. Kita tengok contoh. Mereka bina kelilingi Kaabah itu dengan 300, dengan riwayat 360 berhala. Luta wal dudha wal uda. Apa talbiyah mereka buat haji? Sama macam kita. Yang kita talbiyah hari ni sama. Zaman jahiliah sama, tapi mereka ubah sedikit. Labbaik Allahumma labbaik. Mereka sebut perkataan Allah itu. Sebelum Nabi SAW diangkat jadi Rasul, mereka dah sebut talbiyah yang sama. Aku menyahut panggilanmu, ya Allah. Mereka percaya ada Allah. Labbaik la syarika laka labbaik. Kami menyahut panggilanmu, ya Allah. Tiada Tuhan yang disembah melainkanmu, ya Allah. Illa, dia ada tambah. melainkan berhala-berhala Luta wal Uzza ini. Sebab mereka percaya, kefahaman mereka bahawa mereka nak percaya kepada Allah Azza wa Jalla itu dengan mereka menyembah berhala-berhala untuk Allah Azza wa Jalla. Mereka tak boleh terima ketika mana baginda SAW datang, ketika permulaan dakwah jahriyah, dakwah secara terang-terangan. Pertama adalah dakwah sirriyah. Kita tahu di Darul Arqam kan, di bumi Mekah Mukarramat, di Bukit Sofa, tak jauh di situ ada satu rumah yang dijadikan madrasah pertama di Islam. Tuan-puan dah pergi belum? Allah Ustaz pergi umrah selalu. Jadi pergi segera, dari Azrin boleh bawa insya-Allah. Jadi tuan-puan dekat dah tak nampaklah rumah tu. Jadi dakwah pelan-pelan. Tapi lah dakwah jariyah, Nabi naik atas Bukit Sofa. Nabi kata apa? Wahai penduduk Mekah, kalaulah aku beritahu kepada kalian adanya musuh yang datang akan memerangi kita di belakang Bukit Marwah sana, adakah kalian percaya? Kami percaya kata-katamu ya Rasul, ya Muhammad. Tapi kalau aku beritahu pada kalian, la ilaha illallah, tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, Muhammad Rasulullah, dan Muhammad ini, Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah, mereka tak boleh terima. Sebab apa? Pertama adalah
hidayah Allah SWT itu tidak sampai pada mereka. Yang keduanya adalah mereka tidak boleh terima yang mana Nabi Muhammad SAW ini mengubah struktur ibadah mereka. Mereka mempunyai 300 berhala lebih itu adalah ingkar mereka. Bila mereka datang dari penduduk dunia, mereka akan, orang ramai ini akan membawa pelbagai barangan hadiah kepada berhala-berhala ini, kan, dengan makanan-makanan macam bomo hari ni ni bomo bawa apa? Bawa pulu kuning, ayam panggang kan, kata jin makan kan. Jadi sama, mereka pun membawa, dan bisnes membawa emas-emas. Jadi Nabi SAW nak menghancurkan itu, mana boleh terima, sama boleh terima. Dan akhir sekali, kenapa dan mengapa? Sebabnya adalah mereka tidak boleh terima bahawa Nabi terakhir itu juga adalah di kalangan bangsa Arab, iaitulah Nabi Muhammad SAW sendiri. Kerana 3 sebab tadi ya. Dan di antaranya adalah kerana mereka tak nak Nabi Muhammad SAW mengubah susun atur ataupun apa yang telah diamalkan dalam ajaran mereka setelah sekian lama. Itu di antara sebabnya. Baik, soalan di Facebook dari sahabat kita Laila Dila Rosa. Assalamualaikum Ustaz, merujuk pada ayat ke-8, mengapakah hari kebangkitan di mana selepas tubuh badan telah hancur di dalam kubur itu amat-amat susah bagi kaum musyrikin percaya dan mempercayainya? Apakah yang mereka fikirkan, Ustaz? Mohon huraian Ustaz. Terima kasih. Terima kasih juga sahabat kita Laila Dila Rosa untuk soalan ini. Tak percaya nanti akan dibangkitkan semula selepas mati. Bagaimana Ustaz? Terima kasih pada Puan Laila. Tuan-puan yang dirahmati Allah, kalau kita lihat ayat yang ke-7, 8 dan 9 dia berkait rapat. Ceritanya perkara yang sama. Maknanya kalau saya nak bahas 8, saya akan sentuh ke-7. Kalau saya nak bahas 8, saya akan sentuh juga ke-9. Sebab dia lebih kemuncak. Ayat 9 tafsirnya akan lebih kemuncak. Tapi mengapa mereka tak percaya? Kita dah bahas tadi. Satu persatu mereka tak percaya kerana Nabi Muhammad SAW sendiri, Al-Quran yang mereka tolak. Sebab itulah Allah Ta'ala memberikan azab yang jelas. Tengok ujung ayat 8. Balil ladzina la yu'minuna bil akhirati fil azab. La yu'minuna bil akhirati fil azabi wadh-dhalalil ba'id. Kenapa? Sebab mereka ini adalah orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhirat. Dengan azab-azabnya. Dia memang tak percaya. Sebab itu mereka memang tidak mendapat hidayah Allah Ta'ala. Dan disebut waddalalil ba'id, dan kesesakan yang begitu jauh. Sebab sesat ni dia ada yang sesat atas pagar. Sesat yang boleh kita selamatkan lagi. Ditunggu nak jatuh belah mana? Dia belah mana ni kan, kita boleh tarik lagi. Ada kawan-kawan kita yang kadang nakal kan, dia inilah orang lelaki ni kadang bincang pergi. Saya baru-baru ni ada lawatan tahfiz ke Hanyai. Kan, tak lepas Ustaz, nak pergi masuk tu tak lepas, nak pergi mak tahfiz je pun kan. Akhirnya alhamdulillah saya dapat pergi, tapi isteri saya kena ikut. Dia kata, kan, kawan-kawan saya pun sama juga, pergilah, kami pergi alhamdulillah. Jadi berada di tengah jalan tu ada kawan-kawan ni yang agak nakal lah kan. Bila nakal ni biasalah masuk ke Thailand ni macam-macam perbahasan yang dibincangkan kan. Tetapi kesesatan dia tu, ataupun kita sebut dengan keraguan dia, masih atas pagar. Dia bukan berlimpang jauh. Tetapi musyrikin Mekah ini waddalalil ba'id. Allah Ta'ala tak sebut waddalalil qarib, yang dia boleh lagi diubah. Tidak. Kesesakannya amat jauh, tak boleh nak tarik lagi. Maksudnya memang dah salah jalan dah lah. Memang dah salah jalan, tak boleh nak patah balik. Yang salah jalan tu bahaya juga. Jangan kaitkan dengan apa-apa peristiwa. Tapi poinnya adalah kesesakan yang amat jauh ni, kalau kita lihat Nabi SAW berada di Mekah berapa tahun? 13 tahun. Di Madinah 10 tahun. Dakwah, ayat-ayat yang turun, yang disebut ayat-ayat Makkiyah ni kita sentuh ni, semuanya adalah ayat-ayat dasar. Ayat-ayat berkaitan tentang akidah, berkaitan tentang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Tetapi apabila kita sampai ke Madinah pula, ayat-ayat Madaniyah adalah ayat-ayat syariat, ayat berkaitan ibadah, solat, puasa, zakat, haji. Jadi sebab itu ayat-ayat yang turun di Mekah ni semuanya fokus kepada akidah, tauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Tetapi bayangkan tuan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala, bagaimana mungkin orang-orang musyrikin Mekah, mereka ini masih tidak mendapat keredaan Allah Ta'ala, masih tidak mendapat keberkatan dari Allah Ta'ala. Sebab apa? Sebab kesesakan yang begitu jauh. Kalau kita lihat
ketika mana Nabi SAW sebelum berhijrah, dakwah Nabi itu tak sampai 100 orang memeluk Islam. 13 tahun tak sampai 100 orang. Tapi ketika mana Nabi berhijrah, belum sampai lagi, Aus dan Khazraj mula itulah sudah bersatu. Sampai-sampai lebih 500 orang memeluk Islam, bersambung bertahun-tahun, sehinggalah pada haji yang terakhir, pada Hujjatul Wada, diriwayatkan dalam Fathul Bari, yang mana lebih daripada seluas mata memandang 140,000 orang daripada min kulli fajjin amiq, dari pelosok dunia yang datang. Tetapi dakwah Nabi ketika di Mekah keras. Itu penduduk di Mekah ni dia keras. Kita dengan struktur, atau kita sebut dengan fizikal Mekah itu sendiri, yang batu ni yang keras, hatta kadang-kadang kita tengok polis dia pun boleh tahan. Dia menghalau kan, berah. Kadang ada jemaah saya ni, dia tengah sujud cantik je kan, pum kena tendang juga, tengah sujud pum kena bangun, maknanya kena pindah lah, agak kasar juga. Tapi itulah tuan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala, berbeza. Kalau kita sampai di Madinah, Madinah saat dia tenang, kita tengok keadaan bangunan pun tak ada yang melebihi daripada menara masjid Madinah. Baik itu hotel semua 14 tingkat is the maximum buildings. Lebih tak boleh lebih. Itu adalah peraturan di Madinah Al-Munawwarah sendiri. Jadi sebab itulah kita kena sama-sama berusaha untuk tidak menjadi waddalalil ba'id. Sebab itu kita kena ada circle yang baik. Apabila kita ada circle yang baik ni cukup penting. Ajak pergi masjid, hati kita mu'allaqatu bil masajid. Kita takut apabila kawan-kawan kita ajak kepada dosa maksiat, kita makin lalai dan terus kita berada dalam kesesatan yang begitu jauh dan menakutkan. Wallahu a'lam. Bukan kesesatan biasa, tetapi kesesatan yang sudah pun jauh menyimpang, tersilap jalan dan sukar untuk dikembalikan. Sidang penonton, banyak lagi persoalan selepas ini. Kita berehat seketika, kembali selepas ini bersama Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Pelbagai tohmahan dan ejekan kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dilemparkan bukan benar, tetapi hanya cuba untuk menjatuhkan dan tidak percaya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cuba berkempen dan mengajak seluruh yang ada di Mekah pada ketika itu untuk memulau dan membenci kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan Nabi Muhammad tukang syair, ada yang mengatakan Nabi Muhammad ini sebagai hanya membawa cerita-cerita dongeng. Ada juga yang mengatakan Nabi Muhammad adalah seorang yang gila katanya. Ini adalah satu ejekan-ejekan yang berat dan sangat kasar kepada insan yang paling mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Untuk kita sambung lagi penceritaan dan juga apa yang kita bakal ambil daripada surah Saba ayat yang ke-7 hingga 11, mari kita saksikan ayat yang ke-9. Allah berfirman, setelah mereka mengejek-ngejek dan membuat tuduhan-tuduhan itu, tidakkah mereka lihat apa yang ada di hadapan mereka dan yang ada di belakang mereka, dan dari langit dan bumi dapatkah mereka larikan diri? Jika kami kehendaki, nescaya kami timbuskan mereka di bumi ataupun gugurkan serpihan-serpihan ataupun ketulan-ketulan dari langit yang akan membinasakan mereka. Sesungguhnya yang demikian mengandungi satu tanda yang memberi keinsafan bagi tiap-tiap hamba Allah yang mahu kembali kepadanya dengan taat dan berbakti. Kita ambil soalan di Facebook dari sahabat kita Jura Azlin Sofian. Assalamualaikum Ustaz. Ayat ke-9, dua soalan. Apakah sebab mereka, yakni musyrikin Makkah, tidak dapat menerima yang mereka akan dibangkitkan semula? Dan soalan yang kedua, bagaimana yang dimaksudkan hati yang inabah, yakni kembali kepada Allah Subhanahu wa taala? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Terima kasih juga sahabat kita Jura Azlin Sufian untuk soalan ini. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih kepada yang bertanya, dan Yazrin dan tuan-puan bakal-bakal penghuni syurga Allah Azza wa Jalla. Ayat ke-9 ini adalah ayat yang mana Allah Ta'ala ingin menguji orang-orang musyrikin Mekah khususnya. Sebab apa Allah Ta'ala sebutkan afalam yarau ila ma baina aydihim?
Tidakkah kamu lihat apa yang ada di kalangan kamu? Iaitulah wa ma khalfahum, sama ada di belakang kalian ataupun minas sama'i wal ard, ada yang di langit dan apa yang ada di bumi. Sebagian ulama tafsir mengatakan apa yang kamu lihat di depan ini maknanya perkara yang sedang dan akan berlaku. Min khalfihim, yakni di belakang kalian. Ada yang mengatakan, ulama tafsir mengatakan bahawa qisasus sabiqin, iaitu kisah-kisah nabi-nabi terdahulu. Tidakkah kamu lihat kisah-kisah bagaimana kaum Ad, kaum Thamud yang diberikan azab oleh Allah Subhanahu wa taala, Qarun yang ditenggelamkan oleh Allah taala. Saya teringat waktu time belajar kat Mesir dulu, Ustaz. Saya pergi Fayum. Fayum ni dia ada tasik besar cantik kan, pergi tengok takjub. Tenang air dia. Rupa-rupanya itulah tasik yang Allah menenggelamkan Qarun. Hartanya yang berjuta-juta. Orang masih usaha nak minta kebenaran kerajaan Mesir ni, nak cari. Harta tu tak jumpa-jumpa sampai sekarang. Kalau logik akal memang ada, sepatutnya mestilah nampak. Wallahualam Allah Ta'ala merahsiakan, meraibkan perkara tu. Tapi apabila kita lihat, kita depan mata kita, Allah, jangan main-main dengan amaran Allah Subhanahu Ta'ala. Sebab itu Allah Ta'ala suruh lihat apa yang telah berlaku dan apa yang akan berlaku. Dan para ulama juga mengatakan dalam ayat ini adalah apa yang ma baina aydihim wa ma khalfahum, iaitulah yang kamu lihat sekarang ini, bahawa di depan kamu dan di belakang kamu, iaitu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Allah Subhanahu taala memberikan amaran, innasya naqsif bihimul ard, kami boleh tenggelamkan kamu. Ni tengok dekat bumi ni, kami boleh tenggelamkan kamu. Apa yang berlaku kepada Qarun. Begitu juga au nuskit alaihim kisafan minas sama, atau kami hempapkan kepada kalian gumpalan-gumpalan daripada langit. Dan dimasukkan gumpalan ni adalah langit itu sendiri. Sepihan pecahan langit itu menghempap mereka. Nak ke Allah Ta'ala tunjukkan sedemikian baru kamu percaya. Tapi mereka tetap tidak akan percaya. Sebab itulah baginda SAW dalam mukjizat yang banyak. Kalau kita tengok di Hudaibiyah, pernah jari jemari Nabi keluarnya air. Dan yang paling dahsyat, mereka memohon Nabi, minta Nabi untuk insyiqaqul qamar. Belah, bulan ni belah. Kita tahu ada satu surah nama suratul Qamar, insyiqaq, memang bulan ini terbelah dua. Separuh di atas bukit Abi Qubais dekat Mekah. Mengeciklah bulan tu datang masuk dunia. Separuh lagi di atas bukit Qainuqaan, akhirnya bercantum kembali. Orang penduduk musyrikin Mekah tetap tidak beriman kepada Allah Ta'ala. Walaupun sudah didatangkan dalil dan bukti jelas mukjizat tu depan mata diorang. Innahum sihrum mubin. Macam Ustaz sebutkan tadi, dan ini sebut bahawa Muhammad ialah penyihir je. Dia buat magic aja, penyihir kepada kita supaya mata kita nampak ini adalah tipu. Sebab itulah Allah Ta'ala tunjukkan, nak ke kami bawa. Inna fi dhalika la'ayatan likulli abdin munib. Inilah dia apa yang disebutkan dengan hati yang inabah. Munib ni adalah inabah. Munib ni orang yang mempunyai sifat hati yang inabah, iaitulah munib. Munib ni cukup besar kalau kita nak bahas, iaitulah orang yang kembali kepada Allah. Para ulama tafsir sebut ada dua keadaan. Pertama, orang yang melakukan dosa, dia bertaubat kembali kepada Allah, kan? Dia berzikir, ingat Allah, taubat, kan? Tubna ila Allah wa raja'na ila Allah wa nadimna ala ma fa'alna. Ya Allah, aku bertaubat kepadamu, ya Allah. Ya Allah, aku kembali padamu. Kembali ni bukan maksudnya pergi mati, kembali bertemu Allah, tak. Kembali ni maknanya kembali kepada fitrah, tuan-tuan. Kita ni dalam keadaan melakukan dosa dan maksiat. Ketika itu kita nak kembali kepada Allah. Wa nadimna ala ma fa'alna, dan kami menyesal, ya Allah, atas dosa-dosa yang kami lakukan. Tuan-tuan, Allah. Sebab itu kalau nak sebut dengan likulli abdim muni, takut-takut kita tidak berada dalam kategori ini. Kita tidak berada dalam keadaan hamba yang kembali kepada Allah. Mana buat dosa kita kembali. Kita tidak bermain-main dengan dosa. Kita pertikaikan Allah Ta'ala. Sebab kita nak boleh buat dosa, kita buat lagi. Kita buat dosa, kita buat lagi. Kita buat lagi. Ya, Allah Ta'ala itu Ar-Rahman Ar-Rahim, betul. Tapi sejauh mana tuan-puan kita benar-benar bertaubat kepada Allah. Sebab itu syarat-syarat taubat yang 3, ada sebagian ulama tambah 4.
Iaitulah bukan sahaja kita ini kena menyesal, an-nadam, menyesal atas perbuatan kita, lepas tu kita berusaha untuk la yarja', tidak kembali melakukan dosa. Yang ketiganya adalah kita memperbanyakkan amal kebaikan untuk memadam amal-amal kejahatan. Itulah tuan-puan, itu adalah kategori pertama kata ulama tafsir, iaitulah antaranya adalah dalam tafsir Ibn Jarir, tafsir disebutkan Syekhut Tafsir, tafsir At-Tabari, yang disebutkan bahawa kategori orang yang munib ini adalah orang yang kembali kepada Allah daripada dosa kepada kebaikan. Golongan kedua, mudah-mudahan dan saya juga berharap, dan inilah kemuncak kepada ibadah. Saya, da'i dan semua yang menonton, sama ada penerbit kita, semua yang terlibat dalam Tanyalah Ustaz dan keluarga besar di luar sana, tuan-puan, mudah-mudahan kita berada dalam kategori kedua, tidak lagi yang pertama, iaitu kita kembali dan kembali berulangi-ulangi kebaikan. Kita sembahyang subuh berjemaah apa je tadi? Mudah-mudahan besok pagi kita dapat sembahyang subuh lagi berjemaah, Ustaz. Allahu Akbar. Kita berzikir kepada Allah, mudah-mudahan kita mengulangi balik zikir. Apabila kita kembali melakukan kebaikan-kebaikan itu, itulah dia yang disebutkan hati yang inabah, hati yang kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Wallahu a'lam. Subhanallah, itu dia kan. Saya ada terfikir sesuatu, Ustaz. Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Ya. Tetapi kenapa mereka apabila dibacakan, disampaikan, mereka seolah-olah memahami maksudnya, tetapi apa yang intipati dalamnya tak sampai ke dalam hati. Betul. Mungkinkah ada perkara-perkara yang hijab ataupun perkara yang menghalang daripada mereka faham dengan sebaik mungkin? Itu kita akan bincangkan nanti. Sila menonton Ustaz, kita berakhir di sini dahulu di TV3, sambungan 30 minit di TV9. Teruskan menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, kita sambung lagi perbincangan kita, kembali duduk di meja perbincangan untuk sama-sama kita buka lembaran seterusnya dalam Mushaf Al-Quran karya Agung Syekh Abdullah Basmeh, Tafsir Pimpinan Ar-Rahman. Kita, kalaulah penonton-penonton di rumah ada juga Tafsir Pimpinan Ar-Rahman ini, lupa saya nak beritahu di awal tadi, kalau penonton-penonton pun ada Tafsir Pimpinan Ar-Rahman, boleh buka pada muka surat 1126. Pada ketika ini perbincangan ayat yang ke-10 dan seterusnya ayat yang ke-11. Untuk kita teruskan lagi lihat apa yang boleh kita ambil untuk kita perbetulkan kehidupan kita, khususnya menelusuri kehidupan yang penuh dengan fitnah di akhir zaman. Baik, kita cuba lihat ayat yang ke-10. Allah berfirman, mafhumnya, dan demi sesungguhnya kami telah memberikan kepada Nabi Daud limpah kurnia dari kami, sambil kami berfirman, hai gunung ganang, ulang-ulangilah mengucapkan tasbih bersama-sama dengan Nabi Daud alaihissalam. Dan wahai burung-burung, bertasbihlah bersama dengannya, dan kami juga telah melembutkan besi baginya. Kalau tuan-tuan lihat di skrin pada ketika ini, soalan dari sahabat kita, Wak Dodge. Assalamualaikum Ustaz, apakah kaitan ayat 10 dengan ayat yang ke-9, yakni ayat sebelumnya? Mengapa Allah Subhanahu wa ta'ala bercerita tentang hari akhirat, ejekan kaum musyrikin, penciptaan bumi, dan tiba-tiba masuk kisah Nabi Daud alaihissalam katanya? Kalau ada tambah ayat bawah tu, kan macam tak sinkronis. Yeah. Tiba-tiba masuk, tuk tak cerita pasal kiamat apa semua hari akhirat, tiba-tiba Nabi Daud. Macam contohlah, terima kasih kepada sahabat kita Wak Dodge. Macam saya lah cerita, oh pagi ni kita makan ni. Ustaz Hafiz. Tiba-tiba tak berkait dah. Ustaz Hafiz. Betul. Kenapa Ustaz? Baik, terima kasih kepada Wak Dosh yang bertanya. Cukup baik soalan ni. Apa kaitan? Ini yang saya sebutkan di awal tadi, disebutkan dengan ilmu munasabatil ayat. Dalam tafsir dia ada disebut dengan munasabah. Ayat ni berkait. Sebenarnya ayat ni bukan berkait sahaja pada ayat yang ke-9, tetapi ayat yang awal yang kita bincang, ayat yang ke-7. Ketika mana mereka mengejek Nabi SAW, ketika mana kita dibangkitkan nanti di akhirat.
Kan kita dibangkitkan di akhirat dalam keadaan kita ni mati dah hancur, lepas tu dibangkitkan balik kembali. Dan masa yang sama mereka mengejek Nabi SAW dalam keadaan gila, berdusta kepada Allah. Jadi Allah SWT nak bagi bukti sekarang. Nak bagi tunjuk bukti bagaimana kisah Nabi Daud AS. Baik. Nabi Daud AS mempunyai kehebatan yang cukup luar biasa. Sebenarnya Ustaz, kalau nak bincang 2 ayat ini, 2 jam tak habis. Jujur saya cakap. 2 jam ulama tafsir, apabila kita tengok tafsir, yang tadi ayatnya pendek penerangan, tapi 2 ayat ni bermuka surat kehebatan Nabi Daud AS. Akan tetapi apabila kita membaca Quran ni, dia ada banyak surah. Ada surah Baqarah, kisah Nabi Daud. Ada banyak surah-surah. Nabi Daud lagi. Kisah Nabi. Kenapa tak kumpul? Nabi Daud satu je. Surah Nabi Daud. Senang habis cerita kan. Tetapi Allah Ta'ala tidak buat begitu. Semakin mana Allah Ta'ala berada dalam firman-Nya dalam surah yang lain, dikisahkan tentang kisah Nabi Daud, ada episod dan sisi-sisi yang berbeza dengan kisah dalam surah ini. Dan dalam surah ini Allah SWT membawa 2-3 mukjizat yang dia dikaitkan dengan ketidakpercayaan kaum musyrikin Mekah. Kau tidak percaya, kau lihat apa yang berlaku kepada Nabi Daud AS. Apa Allah Ta'ala sebut? وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا. Allah Subhanahu Ta'ala kami memberikan kepada Nabi Daud AS ini adalah kurniaan, kelebihan yang cukup hebat. Fadla ni dia adalah kelebihan yang luar biasa. Kenapa kait Nabi Daud? Sebab Nabi Daud AS adalah abdi munib. Berkait dengan ayat sebelumnya juga. Abdi munib ni bila disebut hamba yang kembali kepada Allah, iaitulah Nabi Daud AS ketika dahulu. Dan abdi munib juga di zaman Nabi SAW itu adalah baginda kita Nabi SAW sendiri. Adalah di kalangan hamba yang munib, yang ada hatinya inabah kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita juga ada di kalangan abdi munib. Jadi Allah SWT menyebutkan bahawa kehebatan Nabi Daud AS ini adalah apa? Fadla, mempunyai kelebihan yang banyak. Maknanya mukjizat-mukjizatnya. Kalau kita lihat yang disebutkan, ya jibalu awwibi ma'ahu wat-tayr. Allah SWT menyebutkan, wahai gunung-gunung, gunung ganang, awwibi, bertasbihlah kamu secara berulang-ulang. Allah Ta'ala menyuruh gunung ganang bertasbih. Itu lagi satu kadang tak logik akal. Macam mana gunung yang keras ni bertasbih? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Tak pernah dengar pula kita. Gunung ganang bertasbih. Bahkan ma'ahu wat-tayr, bersama dengan Nabi Daud dan juga burung-burung. Burung-burung juga bertasbih. Burung ni kan kita sebut siulan burung. Twitter. Orang ini kan Twitter tu, itu siulan burung ni lah. Jadi tweet yang ada pada burung itu adalah berzikir kepada Allah. Kita yang berada kat tweet menghina Allah. Kita yang berada di Twitter ni, Allah na'udzubillah, memporak-perandakan agama Allah. Ini berkait rapat. Gunung ganang nak cerita bahawa kuasa Allah boleh gunung ganang yang keras boleh zikir kepada Allah. Ini kuasa Allah Ta'ala. Bahkan banyak dalam ayat-ayat menceritakan tentang amwaj, kan bunyi ombak. Kan? Maaflah kalau salah bunyi itu Ustaz. Kan? Ombak itu sedang berzikir kepada Allah. Dish tu kan. Yang tadi itu si biji. Asyuk tu lah. Jadi bunyi tu berzikir kepada Allah Ta'ala. Kamu percaya tak percaya? Memang confirm orang musyrikin Mekah tidak percaya. Allah Ta'ala tadi dari segi majaz mungkin percaya tak percaya, tapi Allah sebut lagi wa alanna lahul hadid. Dan Nabi Daud AS ini kami telah memberikan yang mana untuknya boleh mencairkan besi. Tangan Nabi Daud AS ni dia boleh, kata Ibn Ashur dalam tafsirnya, mengatakan bahawa Nabi Daud AS tidak memerlukan alatan-alatan lain. Kita ni kalau nak bakar, kita perlukan api yang cukup panas untuk mencairkan besi. Tapi subhanallah, Nabi Daud AS tangannya saja sudah boleh mencairkan besi. Kalaulah tangan Nabi Daud boleh mencairkan besi, kuasa Allah Ta'ala berikan, apatah lagi kuasa Allah Ta'ala boleh menghancurkan manusia di dunia dan membangkitkan kembali di akhirat. Itu kaitan dia Ustaz. Munasabatul ayat sebenarnya. Sebab apa? Sebab Nabi Daud dan Nabi Muhammad SAW adalah hamba yang
ada inabah, ada sifat inabah, munib, dalam hatinya kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Sebenarnya cerita bab tangan Nabi Daud ni panjang. Tapi saya ringkaskan. Sebenarnya apabila kita lihat seperti mana tepung yang berada di tangan, orang yang menguli tepung, dia boleh buat apa juga bentuk makanan yang boleh dimakan. Begitulah Nabi Daud. Kalau kita nak tengok perempuan hari ni yang ada, itulah Nabi Daud AS boleh membuat apa juga bentuk menggunakan tangan Nabi Daud AS. Wallahualam. Subhanallah. Itu di antara kaitan ayat 10 dengan ayat yang ke-9. Sebelum kita ambil soalan seterusnya, macam saya ada sebut sebelum kita beralih tadi, saya kata mereka kaum musyrikin Quraisy ataupun mereka yang ingkar pada ayat Allah dan juga tidak suka pada Nabi Muhammad ini, Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Contoh, kita baca novel, kita Melayu, bahasa Melayu. Kita baca, emosi dan roh dia tu sampai sebab bahasa yang kita senang faham dan memang bahasa kita sehari-hari. Tapi mereka, Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab, mereka mendengarnya dan ada pula yang cuba untuk membacanya, tetapi mereka punya Al-Quran, rohnya dan juga perasaan tersebut tak sampai. Diceritakan tentang azab, tak ada apa. Diceritakan tentang nikmat, tak ada apa. Diceritakan tentang neraka, tak ada apa. Syurga pun tak ada apa. Jadi mungkin ini satu soalan ringkas untuk Al-Fadhil Ustaz. Kenapa rohnya itu tak sampai? Sedangkan itu adalah bahasa mereka sendiri, Ustaz. Silakan. Kalau kita lihat bagaimana bapa saudara Nabi SAW, Abu Talib, ketika mana cukup membantu Nabi dalam pergerakan dakwah. Jangan penduduk Mekah, jangan bunuh Nabi, kan? Nabi ini, Nabi SAW, Muhammad ini adalah di kalangan yang dipercayai, kita yang berangkat dia, kita yang bina dia. Abu Talib sampailah pada hujung hayatnya dia tidak memeluk Islam. So, ini jumhur ulama sepakat, tidak memeluk Islam. Nabi SAW datang di rumahnya pada hari terakhir. Pembesar-pembesar Quraisy ni duduk kat tepi katil ni, katil Abu Talib ni, tunggu apa yang Muhammad nak buat. Nabi SAW sampai ke sana mengajak untuk memeluk Islam datang. Ini Abu Talib yang begitu dekat dengan Nabi SAW. Abu Talib ketika itu Nabi ajak untuk Islam, turunnya ayat innaka la tahdi man ahbabt walakinallaha yahdi man yasha. Sungguhnya engkau Muhammad tidak boleh memberi hidayah kepada siapa yang kau sayangi dan cintai. Walakinallah, tetapi hidayah Allah ni hanya Allah yang beri hidayah pada siapa yang disayang dan cintai. Jadi isunya adalah hidayah, Ustaz. Jadi kita tahu yang mana Abu Talib dia akan diberikan yang paling ringan, Ustaz. Paling ringan, memakai terompak atau kasutnya sehingga menggelegak kepalanya. Itu baru Abu Talib. Bagaimana lagi penduduk Mekah yang menghina, mengutuk Nabi SAW? Na'uzubillah, jauh hati mereka dengan Allah Ta'ala. Saya dengar tu, dia rasa macam datang satu perasaan takut. Takut gitu. Yang baik dengan Nabi Muhammad pun siksa azab ni sangat pedih. Apatah lagi bagaikan mereka yang sudah membenci dan cuba-cuba untuk menjatuhkan Nabi Muhammad SAW. Terpaku, terdiam seketika saya mendengar apa yang Ustaz sampaikan kepada kita. Sedang menonton, kita nak bincangkan lagi persoalan yang selepas ini. Jangan ke mana-mana, teruskan menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Kembali bertemu, teruskan perbincangan kita. Banyak persoalan cuba kita jawab dari penonton-penonton di Facebook Tanyalah Ustaz TV3, dan kita cuba untuk merungkai perbincangan seterusnya pada ayat-ayat yang berikutnya. Tadi ayat 7 sampai ayat 11 sudah kita bawakan kepada anda bagaimana ejekan, bagaimana Allah memberikan penekanan tentang bagaimana azab yang bakal menanti mereka yang cuba untuk menjatuhkan Nabi Muhammad SAW. Azab diceritakan satu persatu, satu demi satu, tetapi tetap mereka cuba memekakkan telinga, mengalihkan pandangan hati mereka untuk tidak mendengar apa yang dibawa oleh baginda Nabi SAW. Ayat ke-10 tentang bagaimana Allah melimpah kurniakan, memberikan kurnia kepada Nabi Allah Daud AS yang sentiasa beriman kepada Allah, yang sentiasa menjadi hamba yang taat, bertasbih dan bertahmid kepada Allah, dan juga ada kekuasaan dan juga kelebihan boleh melembutkan besi. Baik, untuk kita sambung perbincangan kita, ayat ke-11 kita lihat soalan dari sahabat kita Tuan Muhammad Faizal bin Ahmad. Assalamualaikum Ustaz. Dalam ayat ke-11 surah ini
adakah Nabi Daud alaihissalam antara orang mula-mula membuat baju besi? Siapa yang mengajar Nabi Daud buat baju besi? Dan apakah maksud buatlah baju besi yang besar dan ukurlah anyamannya? Terima kasih kepada sahabat kita Tuan Muhammad Faizal. Saya serahkan kepada Al-Fadhil Ustaz, silakan. Terima kasih kepada Encik Muhammad Faizal, dai dan muslimin-muslimat yang dirahmati Allah Taala. Ayat ini ayat yang ke-11 menutup kisah tentang Nabi Daud AS. Tetapi ayat yang ke-12 berceritakan tentang kehebatan anak beliau, iaitulah Nabi Sulaiman AS. Kalau kita lihat, sebelum saya nak pergi lanjut, saya nak membahas sikit ayat tadi tak habis. Iaitu ayat ke-10 yang berkaitan tentang fadlah, kehebatan luar biasanya Nabi Daud AS. Kata Ibn Ashur dalam Tahrir wa Tanwir, dalam tafsirnya, bahawa ada 10 kelebihan. Nabi Daud AS mempunyai, disebutkan dengan nubuwah, iaitulah seorang nabi, kehebatannya rasul dan nabi. Keduanya sebagai sultan, raja yang diangkat ketika itu ke sebuah kerajaan. Yang ketiganya adalah sangat menumpukan perhatian untuk membaik pulih, menjaga rakyatnya. Banyak tugas Nabi Daud AS. Kemudian yang keempat, nikmat yang luas, yang besar yang diberikan. Seorang yang berani dalam peperangan. Dalam Quran Allah sebutkan waqatala Dawud Jalut. Nabi Daud membunuh Jalut. Kita tahu kisah panjang kalau kita nak bahas bab itu. Maknanya Nabi Daud AS ketua perang. Berperang ni fit. Kita ni kadang Allahu Akbar kan, tahan perut, tahan nafas macam-macam. Kemudian Nabi SAW, Nabi Daud AS adalah tidak bergantung kepada manusia, tapi makan daripada hasil usahanya sendiri. Ini yang disebut oleh ayat dalam ayat yang ke-11. Seorang Nabi yang mempunyai suara yang merdu. Tadi kita sebutkan Nabi Daud AS membaca kitab Zabur. Nabi Daud diturunkan padanya kitab Zabur, maka burung datang, maka tumbuh-tumbuhan termasuk gunung ganang berzikir bersama-sama Nabi Daud dengan suara yang cukup merdu. Kemudian Nabi Daud AS juga dipanjangkan umur dalam kerja islah, dakwah, reform rakyatnya, penduduk dan umatnya. Baiklah, apabila kita membahas dan melihat ayat yang dibahas soalan siapakah orang yang mula-mula antara dia benar, Nabi Daud AS adalah antara orang yang mula. Kalau kita lihat besi ni, dalam Al-Quran ada satu surah yang ke-57. Dia duduk kat tengah-tengah daripada 114, wa anzalnal hadida fi ba'sun syadid, yang mana Allah dulu bumi ni dia tak ada besi. Allah turunkan besi, ada meteor lah, turunkan, masukkan besi ke dalam bumi sehingga berada di tengah-tengah perut bumi. Sebab itu dari segi i'jazul ilmi, kalau kita tengok sains hari ni, dia berada di tengah-tengah perut bumi. Sebab itu surah Hadid Allah Ta'ala susunannya adalah berada 57. Luar biasa. Jadi Allah Ta'ala mengadakan besi ni sudah ada di bumi. Jadi daripada tak ada kepada ada. Hanya membentukkan besi ni Nabi Daud AS mempunyai kehebatan. Sebab itu disebutkan an-ni'mal sabighat wa qaddir fis sard, iaitu baju-baju yang besar. Baju besar ni bukanlah maksudnya baju apa? Baju yang oversize, tidak. Besar ni maksudnya adalah yang disebut fit lah. Tapi gah. Sebab yang disebutkan dalam ayat ini, Nabi Daud AS membuat baju-baju besi perang yang disebutkan tawil, dipanjangkan sampai ke tangan, dipanjangkan sampai ke lutut, ke bawah. Ada yang sebut, setengah riwayat mengatakan sampai ke bawah, mana kat tanah, untuk menjaga keselamatan ketika mana berperang tu sendiri. Kalau kita tengok baju Da'i Azim kan fit, nampak smart. Ni baju TV3 ke baju sendiri? Baju sponsor. Betul. Baju sponsor, saya terkena ini. Jadi baju nampak fit kan? Nampak fit. Memang tapi masih smart dan fit. Maksudnya yang dimasukkan di ayat ni, dia tidaklah terlalu ketat sehingga sesak nafas memakai baju tu, tetapi dalam keadaan yang selesa untuk pergerakan, untuk berperang. Waqaddir fis sard, dan ukurlah pada anyamannya. Itulah dia. Maknanya ukuran itu ukuran yang cukup cantik dan buat. Dan Nabi Daud AS disebutkan wa'malu solihah, dan lakukanlah oleh kamu, yakni Nabi Daud dan keluarganya, dengan amal soleh. Maknanya kata sebagian ulama tafsir mengatakan bahawa bukanlah maksud Nabi Daud ni bekerja ni pagi sampai ke petang, malam ke siang, tidak. Sebagian ulama menyebut, antaranya Ibn Ashur sendiri
katakanlah Nabi Daud alaihissalam bekerja membuat besi itu 3 jam pagi sekejap. Kemudian Nabi Daud pergi beribadah. Ada masa berperang, ada bersama keluarga. Itu alhamdulillah. Jadi tak salah. Macam ustaz dai ada bisnes tak? Ada kan bisnes, contoh kan, kita tak boleh promote di sini tak boleh ini tengah live tengah TV3. Jadi kita ustaz mana boleh, ustaz kena ustaz tak boleh bisnes. No. Nabi terdahulu, hatta Nabi Daud mempunyai banyak kerja, bukan saja berperang, bukan saja qadi, ada satu lagi menjadi qadi, ketua hakim negara. Subhanallah, kalau kita tengok peliknya Nabi Daud alaihissalam ni. Itulah kehebatan yang Allah beri. Kalaulah Allah boleh bagi Nabi Daud alaihissalam kehebatan begini, lepas ni Nabi Sulaiman pun dengan kehebatan begini, kenapa tidak kamu tidak percaya yang Allah boleh bangkitkan kalian wahai orang musyrikin Mekah, dibangkitkan kembali di akhirat nanti. Allah nak tunjukkan yang mana Nabi Daud alaihissalam juga ada masa-masa bersama keluarga, ada masa beribadah kepada Allah Ta'ala dengan a'malus solih. Inni bima ta'maluna basir, yang mana sesungguhnya dengan kamu lakukan, yang Allah Ta'ala melihat apa yang dilakukan kepada kita semua. Sebab itulah tuan-puan yang dirahmati Allah, kalau kita tengok soalan tadi memang direct, bukanlah maksud tu gelebih kan, mana tidak smart, tidak, tetapi kehebatan tangan Nabi Daud ni yang luar biasa. Tidak perlu kepada alatan-alatan canggih, tidak perlu kepada besi, tapi hanya dengan tangannya. Kalau cerita-cerita hari ni kat TV, cerita apa yang tangan dia boleh, besi tu boleh cair? Ada tak? Ahmad Al-Bab. Ahmad Al-Bab kan. Itu contohlah yang mana kita lihat kehebatan-kehebatan manusia, iaitulah Nabi-Nabi terdahulu. Allah Ta'ala berikan kehebatan-kehebatan yang tak nampak kita zaman kini. Sebab itulah kita ni semakin hari semakin jauh dengan Allah. Sebab kehebatan-kehebatan ini Allah Ta'ala tutup sedikit. Yang ini dipanggil dengan khususiyatun Nabi. Khususiyat ini hanya ada pada Nabi-Nabi tertentu je. Nabi Daud alaihissalam, Nabi Sulaiman boleh berkata-kata dengan binatang, anaknya Nabi Daud ni boleh memerintah angin dan sebagainya. Semua ini adalah khususiyatun Nabi. Ailio Nabi dijadikan ubat. Nabi SAW, ada sahabat Nabi matanya sakit, Nabi ludah mata sahabat ni baik, cerah dunia. Kita cuba sahabat kawan kita mata sakit, kita pui kat mata dia, buta, gelap dunia kan. Jadi itulah antara kehebatan dan manfaat kita dalam tafsir surah Sabah ini, insya-Allah. Apa yang Ustaz ceritakan kepada kita tadi dapat saya simpulkan dengan Nabi Daud adalah satu orang Nabi di antara Nabi yang sangat-sangat sibuk. Dalam sangat sibuk, melakukan kerja daripada buka saja mata sampai kembali untuk melelapkan mata, sangat-sangat sibuk, tetapi tidak pernah lupa dan alfa lagi lalai terhadap ibadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang patut kita contohi. Baik, soalan seterusnya dari sahabat kita Sirna. Assalamualaikum Ustaz, ayat ke-11 Nabi Daud alaihissalam adalah contoh ahli ibadah ataupun rasul yang mencari rezeki dengan hasil usahanya sendiri, walaupun baginda seorang pemimpin, namun tidak meninggalkan ibadah. Masa bersama keluarga, urusan pemerintahan, urusan rakyat, boleh Ustaz terangkan bagaimana cara Nabi Daud alaihissalam supaya menjadi panduan bagi kita semua, tak kira siapa pun kita. Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Terima kasih juga sahabat kita Sirna untuk soalan ini. Macam mana cara pengurusan masa Nabi Daud alaihissalam? Kita tak boleh komen dan kongsi sedikit. Terima kasih kepada Sirna. Macam nama. Masya Allah, tabarakallah. Baik, kalau kita lihat rahsia Nabi Daud alaihissalam ni, dia ada rahsia penting. Ibadah ni kita tahu, beribadah, kita orang bekerja, kita tahu semua tu. Tapi ada rahsia kunci kepada semua ini adalah seperti mana dalam ayat ini yang disebutkan wa'malu salihah, beramal dan amalan yang soleh ini, yang mana Nabi SAW menyebut dalam hadis Bukhari. Nabi mengatakan dalam hadis, Nabi SAW mengatakan, tidaklah seseorang memakan makanan yang lebih baik daripada makanan yang diperolehi daripada usahanya sendiri. Dan sungguhnya Nabi Allah Daud alaihissalam makan daripada hasil usahanya sendiri. Hadis riwayat Imam Bukhari. Ini yang Nabi SAW, Nabi kita memberi rahsia. Kita kena mengambil usaha sendiri. Jangan kita ni ambil kesempatan kepada orang yang lemah. Skema-skema yang banyak, Ustaz. Saya hari-hari macam-macam orang call. Kita tak nak sebutlah, maknanya jabatan ni call. Orang call mengadu ke apa? Tak, orang call.
anda ada barang yang disampaikan, anda suruh bercakap ada barang. Saya pun dengar nak cuba layan kan. Ada barang kena datang ke tempat ni, kena ambil tapi kena bayar dulu. Ini scammer. Ini adalah mengambil usaha kita, memakan rezeki kita daripada usaha orang lain. Kita mencuri, kita menipu. Ini rahsia Nabi Daud AS. Apabila satu usaha yang kita lakukan ni daripada hasil kita sendiri, maka rezeki yang kita dapat akan barakah, Ustaz. Apabila rezeki barakah, hidup kita tenang. Itu yang kita boleh sebutkan dengan sakinah, mawaddah, rahmah tu. Itu orang tanya saya, Ustaz, itu maknanya kita nak tambah wanita yang nama sakinah, mawaddah, rahmah. Terkejut saya. Boleh dia pikir sampai ke tahap itu, Ustaz. Saya kata dahsyat betul moderator ni kan. Macam mana sakinah, mawaddah, rahmah ini? Salah satunya rezeki yang barakah, rezeki yang halal dan sebagainya. Mudah Allah berkati dan merahmati kita, Ustaz, insya-Allah. Subhanallah, itu dia kan rahsia bagaimana Nabi Daud AS mengawal, mengurus masa dan kehidupan dengan sebaik mungkin. Ustaz, mungkin yang tadi boleh kita jadikan sebagai penutup kesimpulan ataupun daripada hasil perbincangan kita. Kita nak dengar dulu daripada suara merdu Ustaz untuk doa ringkas sebagai penutup perbincangan kita. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Radina billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Amin. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. Ya Allah, ya Tuhan kami yang maha pemurah lagi maha penyayang. Ampunkanlah segala dosa-dosa kami, Allah, yang kecil yang besar, ya Allah. Dosa ibu ayah kami dan umat Islam di dunia, Allah. Ya Rahman ya Rahim, Kau kurniakan kepada junjungan besar Nabi kami sallallahu alaihi wasallam dengan kehebatan yang luar biasa, ya Allah, dengan hati yang inabah, ya Allah, hati yang sentiasa kembali kepadamu, tidak melakukan dosa maksiat, istiqamah melakukan perkara kebaikan kepadamu, ya Allah. Berikanlah hati-hati kami dengan sifat inabah, ya Allah, seperti mana Nabi Daud alaihissalam melunaskan kerja-kerjanya, bertanggungjawab kepada rakyatnya, tugasan-tugasannya, bahkan mencari rezeki untuk memberi rezeki yang halal lagi barakah kepada keluarganya. Berikanlah kepada kami, ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, Kau bantulah umat Islam di dunia ini, Allah. Bantulah umat Islam di bumi Palestin, ya Allah. Amin. Kami tidak mampu untuk ke sana berperang mengangkat senjata, ya Allah, seperti mana Nabi Daud alaihissalam, seperti mana baginda kami Nabi Muhammad SAW. Tapi kami percaya seperti mana pertolongan-Mu dalam peperangan Badar, turunkanlah pertolongan-Mu, ya Allah, bantuan-Mu seperti mana dalam peperangan Badar juga kepada umat Islam di bumi Palestin. Mudah-mudahan doa-doa kami, ya Allah, Kau angkat, ya Allah, menjadi senjata umat Islam di sana, ya Allah. Amin. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz Hafiz untuk kupasan perbincangan pada hari ini berkenaan dengan tafsir dan taranum surah Sabah ayat ke-7 hingga ayat ke-11. Terima kasih diucapkan kepada semua penonton. Ayo kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul Aus. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusri illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sekian, berjumpa lagi, teruskan menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru.